أجمعين ولأزواجه أمهات المؤمنين ولأهل بيته وذرياته وأصحابه أجمعين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم أما بعد فقال الشيخ عبد العزيز بن إسماعيل الفطاني ثم القلنتاني rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Huraian yang ketiga pada menyatakan hukum ma'adah. Situ deh. Betul. Betul tak? Baik. Huraian yang ketiga, penjelasan yang ketiga ialah pada nak menerangkan, pada nak menyatakan hukum adah. Nah, hukum adat mana kebiasaan, itu dia sebut dah bawah tu dah. Bermula makna hukum adat itu ialah keputusan kebiasaan. Bila sebut kata hukum tu maklumlah. Nah, itsbatu amrin li amrin au nafyuhu anhu. Mengisbatkan satu perkara akan satu perkara yang lain atau menafikan perkara tersebut daripada suatu perkara yang lain tu. Itu dia panggil hukum. Artinya keputusan. Kita nak mensabit ke orang panggil sesuatu tu manusia ke atau haiwan ke tu maka perlu kau orang panggil dalil. Nah, atau kita nak menyabit ke seorang tu mencuri atau tidak mencuri, itu perlukan saksi, bukti, dalil. Itu dia panggil keputusan itu. Nah, itu dia panggil hukum. Mana isbatu amrin li amrin artinya ta'kidu syai'i bid-dalili. Gitu. Mengukuhkan sesuatu tu dengan dalil. Itu mana isbat. Jadi makna hukum ialah keputusan. Adat iaitu kebiasaan. Itu lagu tu dah. Kalau dalam kitab Arabnya dia kata
Wa ammal hukmul adiyu, adapun bermula hukum yang dibangsa pada adat, fahuwa, maka ia hukum yang dibangsa pada adat tu ialah isbatur ribti baina amrin, ataupun isbatur rabti baina amrin wa amrin wujudan aw adaman biwasitati takarruri ma'a sihhati takhallufi wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albattata. Gitu. Itu dalam bahasa Arab. Nah, dia kata adapun hukum yang dibangsakan pada adat, fahuwa, maka ialah hukum yang ada, hukum kebiasaan ni ialah isbatur rabti baina amrin wa amrin, mengisbat, mana menyabitkan ikatan di antara satu perkara dan satu perkara, sama ada atau tiada, dengan perantaraan berulang-ulang kali, ma'asihhati takhallufi, serta sah menyalahi, wa adami ta'thiri ahadihima, dan tidak memberi bekah salah satu daripada kedua pada fil akhari albattatah, pada yang lain. Itu dari kita Arab sebut itu. Lebih kurang aja kita dia kata erti keputusan kebiasaan tu ialah keputusan yang memutus akan keputusan oleh seseorang dengan sebab berulang-ulang jadi. Tu biwasitatit takarruri dia panggil. Dengan sebab berulang-ulang jadi. Berapa kali paling kurang nak berulang-ulang jadi ni? Paling kurang dia sebut dah sini, tak ada kita. Dan berlaku sekurangnya berulang tu. Takarrur, berulang-ulang itu berapa kali? 2 kali berlaku. Sekali berlaku orang tak panggil berulang. Sekali lagi buat, jadi serupa tu hak mula-mula. Dia panggil berulang dah tu. Itu dah. Contoh kita makan nasi. Walau kita tak pernah makan nasi saya hidup ni. Buat uji kaji makan nasi sepinggan. Kenyang. Kali pertama makan nasi kenyang tu. Kali kedua makan pula kenyang pula. Reti dah lah kata kebiasaannya bila makan nasi kenyang. Kena buh kebiasaannya makan nasi kenyang. Bukan orang panggil nasi memberi kenyang, bukan. Ataupun makan nasi wajib kenyang, bukan. Atau kita nak kata wajib juga boleh, tapi wajib pada adat, bukan wajib pada akal. Ini sebabnya walau dipanggil hukum adat, tapi yang mengeluarkan keputusan itu akal kita juga, kayak gitu. Bukan nasi itu kayak gitu. Kau nasi itu yang mengeluarkan keputusan. Kita nak makan tu bunyi suara nasi. Dengan ini saya menghukumkan diri saya ni kalau ditelan oleh perut awak ni kenyang. Gitu. Dah. Bukan nasi tu waktu ambil keputusan. Yang mengeluarkan yang waktu ambil keputusan tu kepala otak kita juga. Tapi bukan hukum akal, bukan. Ini kadang-kadang orang tu jadi bertukar antara hukum akal dengan hukum adat. Pasal dua-duanya kepala otak belakang. Saya kata bezon mana ustaz? Hak ni pun kepala otak kita juga. Hak reti mikir wajib kenyang, wajib lapar, mustahil kenyang, mustahil lapar. Kayak gitu. Bukan hukum akal ke bang? Tidak. Dia tidak panggil hukum akal. Sebab kita reti kenyang tu bukan duduk saya saja, duduk relax. Kenyang makan nasi, bukan. Dengan sebab testing tadi. Tajrid tadi, uji kaji tadi. Paling kurang 2 kali. Pak kita tak ada makan nasi 2 kali saya hidup ni. Kalau hidup 50 tahun nak bila sebelum jadi gila lah berapa kali kita makan nasi sejak di budak sampai ke tua ni. Tu. Jadi kebiasaannya kenyang, gitu. Kebiasaannya makan nasi kenyang. Kebiasaannya tidak makan nasi, tak kenyang. Lapar. Kebiasaannya apa? Dia panggil ada 4. Ributul adi ni ada 4. Ikatan yang dibangsa pada kebiasaannya ada 4.
ribatul wujud bil wujud, ribatul wujud bil adam, ribatul adam bil wujud, ribatul adam bil adam. Ikatan kebiasaan ada dengan ada, ikatan kebiasaan ada dengan tiada, ikatan kebiasaan tiada dengan ada, ikatan kebiasaan tiada dengan tiada. Gapiyul tahu. Ada, tiada, tiada, ada. Nah, tiada. Biasanya kita makan ada kenyang. Ada makan, ada kenyang. Itu dia panggil ribatul wujud bil wujud. Ikatan kebiasaan ada dengan ada. Ada makan, ada kenyang. Yang kedua ribatul wujud bil adam. Mana kebiasaannya ada makan, tiada lapar. Ya klik tu. Ada makan, ada lapar, ya. Ada makan, tiada lapar. Ribatul wujud bil adam. Yang ketiga ribatul adam bil wujud. Biasanya ikatan kebiasaan tiada makan, ada lapar. Klik tu pula. Yang terakhir, yang keempat, ribatul adam bil adam. Kebiasaan ikatan tiada makan, tiada kenyang. Jadi ada makan, ada kenyang, tiada makan, tiada kenyang. Gawai. Ada makan, tiada lapar, tiada makan, tiada kenyang. Dia. Tu contoh untuk makan itu. Banyak lagi gapo kebiasaan pasal ekon ada sejuk. Itu dipanggil ada dengan ada. Kebiasaan ada, kita pasal ekon, ada ekon, tiada panas. Ada dan tiada. Nah, itu. Baik. Kebiasaan tiada ekon, ada panas. Kebiasaan tiada ekon, tiada sejuk. Ikutlah kebiasaan kamu. Kebiasaan ada lampu, ada cerah. Wujud bil wujud. Kebiasaan ada lampu, tiada gelap. Wujud bila adam. Kebiasaan tiada lampu, ada gelap. Itu. Adam bil wujud. Kebiasaan tiada lampu, tiada cerah. Adam bila adam. Tiada dengan tiada. Itu dia panggil ribatul adi. Ikatan yang dibangsa pada adat kebiasaan. Itu. Jadi orang panggil biwasitati takarruri. Dengan wasitoh berulang-ulang kali jadinya. Dan berlaku sekurangnya berulang-ulang jadi itu ialah 2 kali berlaku. Mana misal contoh? Seperti apabila makan banyak, wajib kenyang. Tengok. Dan pasti kenyang. Dan pasti kenyang tu Allah tafsir pada kata wajib kenyang. Wajib kenyang dan pasti kenyang, mesti kenyang. Wajib kenyang. Wajib sini wajib apa ni? Wajib adat. Wajib adat, bukan wajib akal. Benarlah kata akal kita yang mengerti kata pasti, mesti, wajib tu. Tetapi biwasitati takarruri, dengan perantaraan berulang-ulang jadi. Tu mula-mula kita makan nasi banyak, kenyang. Reti kata, kalau makan nasi banyak mesti kenyang. Wajib kenyang. Wajib pada? Wajib pada adat. Bukan wajib pada akal. Walau akal kita yang mengerti hukum wajib mesti pasti itu, tapi biwasitati takarruri, dengan perantaraan berulang-ulang jadi antara 2 ikatan adi tadi. Mana? Makan dan kenyang. Makan tu sebab, kenyang tu musabab. Kayak gitu. Maka antara makan dengan kenyang, antara sebab dengan musabab, ma'asih hati takhallufi, sah menyalahi kenyang. Hukum adat ni sah menyalahi. Mana sah menyalahi? Boleh tak banyak makan tak kenyang-kenyang? Boleh. Makan nasi 1 kontainer tapi lapar lah, tak kenyang-kenyang. Boleh terima tak pada akal kita? Boleh. Di sini kalau orang tak reti hukum akal, hukum adat, dia kata, mana boleh ustaz 1 kontainer banyak tu pecah perut dia. Kalau Tuhan nak beri itu boleh makan, boleh makan. Hatta air selaut ni boleh telan. Kalau Tuhan nak beri, dia boleh telan. Kayak gitu. Jadi makan itu sebab,
kenyang tu musabbab. Antara kedua ikatan sebab dan musabbab tu, nah, sihhatit ma'asihhatit takhallufi, sah menyalahi. Mana? Maka banyak tak kenyang-kenyang. Terima tak? Terima dengan akal. Walau mustahil pada adat mustahil. Ya, pada adat mustahil. Tapi pada akal jaizun, harus. Perkara yang terima, perkara yang boleh terima, boleh benar di dalam benak akal orang mukmin, berlaku atau tidak berlaku. Ma yasihhu fil aqli wujuduhu ay subutuhu taratan wa adamuhu aw intifa'uhu taratan ukhra. Mana perkara yang sah pada akal kita terima sungguhnya pada satu ketika, dan tidak sungguhnya pada satu ketika yang lain. Sebab apa gitu? Sebab wa adami ta'thiri ahadihima fil akhari albatata. Kerana tidak memberi bekas salah satu daripada keduanya akan satu yang lainnya secara langsung, secara qat'i, secara putus. Yakni nasi makan tidak memberi bekas pada kenyang. Dan kenyang itu juga tidaklah terhasil daripada perbuatan makan, tidak. Siapa yang memberi kesan pada makan dan kenyang? Perbuatan siapa? Perbuatan Allah. Tu pegangan kita orang ahli sunnah wal jamaah tu jaga. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wal fi'lu fit ta'thiri, dan bermula perbuatan pada memberi kesan. Memberi kesan tak kira lah pada manfaat ke atau mudarat. Sehat, kesan. Sakit, kesan. Azhar dia bagi kesan. Ta'thir siapa? Mu'athir, yang memberi bekas. Laisa illa, tidak adalah perbuatan tersebut melainkan lil wahidil qahhari jalla wa ala. Hanya ketentuan bagi Allah Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Jadi bukan nasi yang memberi bekas pada kenyang, dan bukan kenyang itu terhasil daripada perbuatan nasi. Tu makanan nasi kau apa tak dia, itu pun Allah yang menjadi. Perbuatan kita ambil makanan, ambil nasi puak dalam mulut, itu pun hakikatnya Allah yang menjadi. Mulut kita boleh gerak kunyah, nyuk-nyak, itu pun hakikatnya Allah yang menjadi. Sudah nyuk-nyak, gok telai pula dalam perut kita, itu pun Allah yang menjadi. Pas masuk dalam perut tu pula ia proses darah, jadi tenaga, jadi vitamin, jadi protein, jadi berapa, jadi tahik wah ngelah sekali tu. Itu pun Allah yang menjadi. Betul tak? Tu. Pak, kenyal dah. Dawa. Mana bahagia dah? Pada kenyal dah. Nah, alhamdulillah. Itu pun Allah yang menjadi. Ada lagi tu. Tu. Doa Allah Ta'ala berlaku kita tu hanya ikhtiar, pilih nak makan, dan kasar usaha makan. Itu saja kita. Maknanya Tuhan buat pada kita ni ada kudrat iradah, ada ni ada pengumuman kereta Honda. Dengar apa keluar? Kereta Honda nombor pelik VGB 9314. Minta alih dah. Mungkin menghala gangguan kawan. Tu yalah tu. Kubik lah. Muslimat kita juga. Baik. Gapo dia dah tadi? Saya ingat dah. Tadi dah. Jadi makanan tu Allah yang menjadi, semua pun Allah yang menjadi. Lepas tu kita tak ada langsung lah. Jaga-jaga ni. Ini sebenarnya nanti perbahasan pada sifat kudrat iradat. Tapi macam mana dia berkait apa? Kalau kita iktikad, kita tidak ada apa-apa langsung. Kita ni seperti kapal yang ditiup oleh angin gitu saja. Tuhan belaka-laka. Maka jadilah kita puak jabriyah, dia panggil. Puak jabriyah. Ataupun kita duk sebut semua jabariyah. Puak jabriyah. Mana?
Kita ni seperti kapah ataupun tisu ataupun daun yang ditiup oleh angin saja. Allah belaka. Allah yang buat semua sekali. Kita ni tak ada langsung kudrat iradat. Tuhan tidak menjadikan pada makhluk, pada hamba ni kudrat dan iradat. Tuhan belaka. Sesat. Tu sesat. Bahkan kalau dia i'tikad boleh jadi halal benda yang haram, kafir dia. Contoh, dia kata ni untuk contoh ni arak ni. Dia kata, bukan arak ni bukan haram, halal. Pasal Allah yang menggerakkan tangan saya, tengok tangan saya gerak ni. Bukan saya ni. Allah yang menggerak, Allah yang mengangkat kepak masuk arak dalam mulut dia. Allah belaka ni yang menggerak. Saya tak ada daya upaya, saya tak ada langsung kudrat iradat. Allah belaka yang buat. Saya seperti kapal yang ditiup angin saja. Maka arak ni haram tak? Haram macam mana? Allah yang menggerakkan tangan saya buat dalam mulut saya. Maka haram tak? Halal dia kata. Kafir dia saat. Kalau sampai tahap tu, kafir. Kalau tak sampai tahap tu, tak kafir. Tapi kalau sampai tahap tu, kafir. Dan banyak orang yang berfahaman Jabariyah ni, memang dia akan pergi ke arah tu, ke arah menghalalkan semua. Haram apa? Bukan saya yang bergerak, Allah yang bergerak. Saya tak ada apa-apa, saya tak boleh nak buat apa. Allah semuanya Allah. Kita ni langsung tak ada apa-apa, ikhtiar usaha, tidak ada kudrat iradat Allah Taala jadi pada kita. Maka berzina halal, curi halal, semua halal kerana Allah. Jadi kalau dengan puak Jabriyah lagu ni, kita tak perlu nak hujah qala Allah, qala Nabi, buka kitab berlembar-lembar, buat letih saja. Kita tumbuk atas muka dia je. Kita peng tapa. Kalau nak marah, apa mau tumbuk muka aku? Bukan saya pun sama seperti awak juga. Allah yang menggerakkan tangan saya berlebur kata atas muka awak. Ada budak. Ada ayat dah tadi. Sibuk kat awang kita deh. Ada orang meninggal pula kah? Sebab nampak ada van jenazah ni dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi orang lagu tu kita tak perlu hujah panjang-panjang dengan Quran, dengan hadis berapa, bukan dia duk reti berapa pun. Kita tapah lalu atas muka dia. Kalau dia marah, ayat saya pun sama seperti awak juga. Saya pun tak ada kudrat iradat. Allah lah yang menggerakkan tangan saya ni pelepuk atas muka awak. Jadi awak jangan marah saya, marah Allah. Boleh tak? Punuh rosak kalau duk main ikat yang sesat seperti itu. Orang curi selipar kita pun tak salah. Kita curi selipar orang pun tak tahu. Habis orang ambil bini kita pun tak salah. Kita ambil bini orang pun tak salah. Allah belaka. Berat lagu tu ni. Rumah kita pun orang mari duduk. Pasal apa awak duduk rumah saya ni? Allah yang menggerakkan saya sampai duduk rumah awak ni, tahu tak? Bukan rumah awak ni. Sekira-kira hakikatnya Allah semua. Awak nak marah Allah lah. Apa dia letak saya di rumah awak? Saya tak tahu macam mana boleh Allah Ta'ala letak saya pun tak tahu. Sudah. Kita pergi pula rumah istana raja ni selalu tu masuklah tu. Raja kata pasal apa masuk dalam istana saya ni, istana beta ni. Saya pun tak tahu Tuhan yang meletakkan saya di sini. Jadi mampuknya saya kena duduk di istana lah. Rumah saya pun Tuhan letak orang lain pula. Punuh gano habis. Itu puak Jabriyah. Iktikadnya hamba ni majburan zahiran wa batinan. Kita hamba ni digagahi, dipaksai secara zahir dan batin. Kita ni tidak ada langsung kudrat iradat, tidak ada langsung ikhtiar dan usaha. Itu Jabriyah. Satu lagi firqah puaknya namanya Qadariyah. Qadariyah ni bagaimana iktikadnya? Yakni kita ni Allah Ta'ala jadikan kudrat iradat, dan kudrat iradat kita lah yang menentu dan menjadikan apa-apa yang kita tentu. Allah sudah tidak ada apa-apa kaitan dengan kita. Dia sudah beri pada kita kudrat dan iradat. Kita lah yang menentu apa yang kita mau.
Apa yang kita nak pasti boleh. Kita boleh, Malaysia boleh. Kayak gitu. Nah, tu kita punya kudrat iradat, kita punya kemahuan, kita punya cita-cita. Kitalah yang menentukan, kitalah yang menjadikan. Tuhan tak ada kaitan, Tuhan tengok. Tuhan tak buat apa-apa. Jadi puak Qadariyah ni pula, kita hamba ni mukhtaran zahiran wa batinan. Kita hamba ni lah yang menentu dan menjadi secara zahir dan batin. Sebab Tuhan sudah jadikan pada diri kita ni kudrat dan iradat. Kudrat kita yang mencipta, yang menjadi perbuatan kita, dan iradat kita lah yang menentukan apa yang kita mahu. Itu. Sesak ya? Sesak. Itu sesak. Sehingganya boleh jadi bawa. Makan nasi mesti kenyang. Coba, sebab di nasi itu Tuhan sudah jadi kudrat yang mampu nasi itu memberi kenyang pada kita. Tengok. Kalau mengikut ulama wara'an nahri, orang yang iktikad seperti ini masih kafir. Tapi mujurnya ulama jumhurnya kata tidak kafir, sesat saja. Wa may yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang iktikad makhluk ni dapat memberi bekah dengan kuat kudrat, power yang Allah Taala jadikan pada diri dia, maka iktikad ni iktikad yang bid'ah, dolalah. Jangan kita tu berpaling mengikuti iktikad seperti itu. Jangan. Air ni Allah sudah bagi power, kudrat, kuat yang mampu kalau kita minum memberi kesan pada hilang dahaga. Air ni Allah Ta'ala jadikan pada diri air ni kudrat yang mampu kalau kita gunakan dia untuk basuh baju kita, memberi kesan pada hilang kotoran, daki-daki dan sebagainya. Ekor ni Allah Ta'ala jadikan pada dia kudrat, kuwah, power yang mampu. Apabila kita pecek on, pasal on tu kan, dia beri kesan pada sejuk. Sekali-kali tidak akan menyalahi. Itu bahaya tu. Tu fasik mubtadi'. Semua tu i'tikad yang dalalah, yang sesat. Ada laginya puak yang bukan Jabariyah, bukan Qadariyah. Orang-orang yang jahil dengan hukum akal, hukum adat. Mana pegangannya? Dia kata Allah Ta'ala yang menjadi, Allah Ta'ala yang mencipta, Allah Ta'ala yang memberi bekah pada perbuatannya, pada manfaat ke bekasan tersebut atau mudarat ke. Tetapi sekali-kali tidak menyalahi di antara ribtul adi, antara ikatan sebab dan musabab. Tak sekali-kali menyalahi. Mana? Ini bila makan wajib kenyang, tak terima tak kenyang. Wajib pada apa? Wajib pada akal. Itu dia panggil puak yang juhalat, jahil dengan hukum akal dan hukum adat. Tapi bila kata Allah Ta'ala kaya kenyang, memanglah Allah Ta'ala, tapi kalau makan nasi wajib kenyang, tak terima tak kenyang. Tu orang jahil dengan hukum akal, hukum adat. Dia tak boleh nak beza. Sebab apa tak boleh nak beza? Sebab semuanya mari di akal. Kalau kira-kira, kalau kita halusi, semua mari di akal. Mana? Kita tahu bila makan banyak wajib kenyang. Kita tahu di mana? Nasi tu kau bagi tahu pada kita. Nasi kau yang jadi hakim, nasi kau yang menjadi hakim. Siapa jadi hakim? Akal kita juga. Akal kita jadi hakim. Sebab jadi mudah bertukar antara hukum akal dan hukum adat. Sebab hakimnya yang sama sebenarnya. Tapi beza. Sebab hukum akal tidak ada biwasitati takarruri, tidak ada dengan perantaraan sebab berulang-ulang kali jadi, tak ada. Adapun hukum adat biwasitati takarruri, dengan perantaraan sebab berulang-ulang kali jadi. Berulang-ulang kali, paling kurang 2 kali. Apalagi kalau 3, 4, 5 sejuta kali, tu lebih lagi. Jadi hakim yang sama ni lah yang menyebabkan kita tu terkeliru kalau orang tak mengaji ilmu akidah, tak mengaji ilmu tauhid. Terkeliru apa? Dia kata, mesti kenyang lah. Kalau dia tanya, terima dah kalau makan nasi banyak sangat tapi tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Mana terima, banyak mestilah kenyang. Jawab gitu kan. Kalau Allah Ta'ala buat jadi lapar, dia bingung dah nak jawab macam mana. Tadi jawab mesti kenyang, tak terima lapar.
Kayak gitu. Dia mula jadi bengong. Sebab dia tak mengaji. Kerana apa tu wajib kenyeh? Pasti kenyeh. Inilah. Kerana kebiasaan sudah berulang-ulang begitu dan umpama makan banyak wajib kenyah tadi ikutlah. Banyak lagi makan Panadol wajib sembuh demam, wajib sehat. Itu pun hukum adat tu. Nah, jadi kalau kita orang ahli sunnah wal jamaah boleh beza hukum akal hukum adat, kita hamba ni mukhtaran zahiran saja. Diberi oleh Allah Ta'ala kudrat iradat. Ya, ini nak keluar daripada Jabriyah yang mengatakan kita tu tidak diberi kudrat iradat oleh Allah. Kita diberi kudrat, diberi iradat. Jadi iradat kita ada, kudrat kita pun ada. Ada sifat iradat kita dan ada kudrat kita. Tetapi bezanya takluk dia apa? Bidang kuasa iradat kita tu memilih. Pilih. Ikhtiar, bahasa kita guna ikhtiar, pilih. Contoh kita pilih nak balik ke rumah lepas ni. Kita pilih nak selamat ke nak mati tengah jalan. Boleh pilih. Betul tak? Nak selamat ke nak accident? Nak selamat. Tak ada siapa dia pilih nak mati accident, tak ada. Orang yang bawa laju gila babi pun tak ada. Dia kata saya nak accident, dia laju tu sebab nak cepat. Kalau tanya dia nak selamat tak? No, mesti nak selamat. Kayak gitu. Dia pilih nak selamat. Dan kudratnya usaha. Itu dia panggil kasab. Kalau usaha baik dia panggil kasab, kalau usaha buruk dia panggil iktisab. Dan usaha untuk selamat. Bawa hati-hati. Tapi tahunya kita orang panggil kudrat kita, iradat kita tidak dapat memberi bekah. Ini dipanggil wa adami ta'thiri ahdihima, tidak memberi bekah salah satu daripada keduanya fil akhari, pada yang satu lagi. Mana? Sebab tidak memberi bekah pada musabab, dan musabab tidak hasil diberi bekah oleh sabab. Tidak. Tahunya di mana? Terkadangnya berlaku aksiden. Betul tak? Tu dia bawa molek-molek. Patuh undang-undang, patuh hak laju, pakar tali keledar, pakar macam-macam lah. Cara hak duk belajar di undang-undang bawa kereta tu kan, nak boleh lesen tu. Sigenar betul-betul sebelum nak masuk lagi sigenar. 2 kilometer lagi sigenar dah. Takut orang tak nampak. Kayak gitu. Siapa dekat sekilometer dah tu, ubik tangan pula. Ayo. Tapi kalau qaddarallah, Allah telah takdir sedia kala lagi. Saat tu accident. Kayak gitu. Lepas tu adakah sia-sia aku bawa, patuh hak laju aku ikut undang-undang. Nak accident juga, malah dah aku ikut undang-undang pani, nak bawa laju gila-gila babi pan. Boleh itu? Kita tu dibalas pahala kata kita usaha tadi. Dibalas. Sama sia-sia aku makan ubat. Taknya sembuh-sembuh juga. Bahasa layan makan ubat. Jangan. Kita disuruh berikhtiar, berusaha, memilih yang terbaik dan berusaha kepada apa yang kita pilih. Tapi hakikatnya Allah yang menentu dan Allah yang menjadi. Apa? Boleh? Lagi boleh. Dah ada. Mesti ada keluarga dia kan. Keluarga dia afdal, ada keluarga yang afdal. Ahli keluarga afdal lagi. Nak sembahyang dah kan? Ya. Boleh. Maaf. Nak buat mana lagi ni? Tak boleh buat.
demonstrasi nak tunjuk solidariti ke Palestin. Mana gendai lagu keling. Nah, jangan akak tu gambar Netanyahu tu. Jangan kita tak nak macam tu ya. Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar, jangan. Nanti teguri sahaja orang bukan Islam. Mana-mana pula dia tahu. Nah, ini jangan bendera ni tak boleh. Ini Hamas ni pengganas. Abahmu. Negara apa yang mana ada pengganas kalau orang duk jual hak. Ya gitu. Ni contoh kalau negara kita Malaysia ni Amerika mari sudah. Amerika mari lepas bom. Lalu saya pun seru. Wahai ibu-ibu, ayah-ayah semua, mari kita berjuang mengangkat senjata, pedang lawan mereka ni. Ada ibu-ibu pengganas Ustaz ini. Kita tak patut itu, sepatut kita kena duduk gini macam penyanyi nasyid. Nah, biar tunggu bom lagi itu semuanya. Nah, betul itu je. Nah, pengganas ni kalau negara sudah aman. Kalau negara kita ni aman dah. Tak ada bimbang takut bom jatuh tengah ngaji ada. Ada tak? Tak ada, aman. Sentosa tenteram, sejuk pula tu, tengah-tengah tidur. Kalau tenang sangat, penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Tiba-tiba, ayo perang, ayo jihad. Itu baru pengganas. Kalau negara sedang perang, Zionis, Yahudi Zionis nak di negara haram Israel itu di atas negara Palestin. Maka apa hak tanah hayo kan? Maka tak ada namanya pengganas. Bahkan yang khianat pada tanah air itulah yang dihalalkan darahnya. Man khana watanuhu halal damuhu. Siapa yang khianat pada negaranya, halal darah dia. Walaupun dia bukan kafir, bukan, tapi dia berkomplot dengan penjajah, dia berkomplot dengan pengkhianat negara, maka dia dihalalkan darah. Kenapa? Karena siapa khianat pada tanah air, pada negara, dia khianat pada agama. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang khianat pada negara, khianat dia pada agamanya. Kenapa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Karena cinta pada tanah air, pada negara itu juzuk daripada iman. Agama memerintahkan kita cinta pada tanah air. Macam mana boleh ada pengganas? Ada ustaz aswajah ada. Saya tak sokong Hamas, saya sokong Palestin. Orang Hamas tu Bangladesh tu. Saat ada perang, tak kira Hamas kau Fatah hatta Hizbullah Syiah Lebanon Iraq mana pun, kalau bantu umat Islam tu wajib. Kira iwak kira awak balas pula. Aduh. Maka kita kena ambil pegang. Sumbangnya, tetapi kena sumbangnya pun kena siasat juga lah, supaya sumbang kita tu siapa. Macam hari ni dalam kita kata, hari ini akan kerajaan Indonesia akan hantar bantuan kepada Palestin kerana baru dapat kebenaran daripada kerajaan Mesir untuk buka sumpah dia hantar. Itu pun ada hak-hak dia. Jadi jangan sembarangan. Kita kadang-kadang makcik-makcik kita ni tengok Facebook, dia sedih tengok. Sedih, budak kena sebelah lah, kena bom macam-macam. Tak perlu fikir banyak, mak tekan Indonesia sumber selalu. Hak kayanya orang hak buat Facebook app tu boleh ratus juta. Ada juga orang kita ada tu. Pas ikut undang-undang pun memang kutipan kita kutip tu boleh kita gunakan 30% daripada hasil kutipan tu untuk penyelenggaraan. Kalau 100 juta, berapa? 30 juta. Tidak juta orang. Juta orang lah. Juta orang wadah-wadah gitu ya. Siapa tak ke saudara di Palestin tu? Bukan senang nak siapa. Sebab nanti Israel ini dia buat macam-macam sekat halangnya, macam-macam syarat-syarat, hak-hak bantuan, tak boleh siapa kau ni, tak boleh masuk pakai ni, tak boleh lebih daripada berapa lori, berapa bah, berapa macam-macam hak, macam-macam syarat. Sengaja. Yang itu. Sebab dia sebenarnya bukan sebagai tempat tentera, bukan, dia sebagai tempat pelarian, hospital. Kan gitu. Kalau tak ada Allah juga, kita kena berdoa. Itulah senjata yang terakhir. Doa silahul mu'min. Doa itu ialah senjata mu'min.
Kalau kita berdoa, itu hanya ikhtiar, kita pilih sebab kita takut nanti di pada mahsyar kita minta dengan Rasulullah, isma'li ya Rasulullah, syafaat aku ya Rasulullah. Rasulullah kata, siapa awak ni? Saya ni orang Islam ni. Nah, dia jadi tu nenek dia hantu lagi. Sultan yang mayu makor lagi tu nenek saya Islam. Saya pun Islam. Nenek macam kafir ya. Macam Islam pun sudah jawab kan. Paling sakit kan? Bukan di kalangan mereka itu orang Islam. Maka kita pun pilih apa? Pilih untuk jadi orang Islam. Nabi kata, Nabi berat orang Islam. Nabi berat nak di sana sendiri. Oi, kita tak kuat. Pasal kita tu ditimpa penyakit al-wahan. Apa? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada dunia. Awak ada cinta pada dunia? Cinta pada dunia artinya buat apa-apa urusan hanya untuk dunia. Hatta urusan akhirat pun dunia. Ngajar untuk dunia, untuk dapat transfer. Ini tidak sadar kau dia transfer. Kayak gitu. Nah, buat kerja akhirat dah pun untuk dunia. Buat program-program agama pun untuk dunia. Supaya kata kita di puncak Palestin. Nah, nak supaya kita ni hebat, tengok kami buat lebih lama, awak buat sikit jadi. Duk main lagu tu buat kita. Nah, buat tu kerana dunia. Nah, tengok saya boykot ni. Pakai masjid dia boykot tak pergi masjid ke. Nah, ke McDonald ke FC ke boykot. Habis dia boykot. Nah, buat tu kerana dunia. Nak tunjuk orang tengok saya, tengok. Walaupun benda akhirat tapi buat untuk dunia tu, hubbud dunia. Wa karahiyatul maut, benci urusan mati. Ngaji kalau urusan untuk mati, benci. Bukan takut, benci. Kalau takut mati, kita tak takut mati. Kau siapa berani mati sini? Nah, takut kan? Tuhan bukan kata wala yatamannaul maut. Jangan mau cita-cita nak mati, tu nak takut mati. Kita nak takut mati. Zikrul maut, takut mati. Sahabat dulu letak di cincin nah. Kafa bil mauti wa'izah. Cukup mati sebagai memberi peringatan menakutkan. Nak takut mati. Wa karahiyatul maut bukan takut mati, benci urusan mati. Wa khija kalau untuk mati tak benci. Nah, tak ada untuk dunia tak. Tak untuk sikit buat program ni mana tu? Mana sen-sen ada ni? Nak berapa modal banyak atau duit di mana? Terus buat program ni semula tak ada untuk langsung. Ada tengok. Padahal kalau kita kira urusan akhirat kan besar, walal akhiratu khairun wa abu. Tu masuk karahiyatul maut, hubbud dunia. Sedekah untuk dunia. Nah, pakai guna pula konsep sedekah tu untuk pelaburan, untuk investment. Tapi di Indonesia tak ada lagi lah. Kenapa ada lalu tu di Indonesia ada? Ustaz, ibu-ibu tengok, berapa orang dah di lengan tu? Pokok, ada berapa orang? Satu orang aja. Oh, sikit ya. Kalau ibu-ibu nak sampai siku, main laburkan untuk akhirat, penjanaan akhirat. Karena Nabi janji 1 balas 10 sampai siku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai siku. Kalau ibu nak sampai apa tu, kena dua sabuk main. No, ni janji Nabi ni sedap. Nah, kita pun tak pergi juga. Sampai siku. Nah, ambil 2 rumah. Tunggu bila sampai sini. Tak sampai. Nah, tu sedekah pun hubbud dunia di nak kepada balasan awak makan. Lo ke gitu konsep sedekah. Nah, yahtamilu ayyakuna fid dunya wa yahtamilu ayyakuna fil akhirah. Boleh ditanggungkan balasan Allah Ta'ala bagi harta yang diganti itu di dunia, boleh jadi. Nah, 1 balas 10. Nah, mana kita sedekah ni satu ugat kau 1 utah. Nah, 1 utah lah kita tu niatnya kerana nak dapat akhirat. Tiba-tiba tu lagi kita balik kalau orang sini sama situ. Jangan kita kata jadi sungguh masuk dah tapung tadi sotah klik-klik tu laki orang 10 orang apa siku. Nak lagi lah sedekah lagu ni. Ke gitu. Kalau dapat 10 orang pun
Hak ni habuat dunia tak sih, nak akhirat. Nah, bukan tak sih, bukan tak sih. Ambil lah jual dia bukan. Ambil. Tapi bukan hak ni yang kita nak. Walal akhiratu khairun wa abqa. Itu akhirat tu lebih baik dan kekal. Tapi dah ada tu lagi ambil. Jangan tak ambil 10 orang tu makanlah. Dah pakai 10-10. Pakai sosial lah. Nah, atau orang gitu. Nah, tapi bukan hak 10 ni kita nak. Hak sungguh-sungguh mati-matinya. Hak naknya akhirat. Jangan kalau kita sedekah kerana nak hak 10 ni, akhirat rugilah kita. Balik-balik duk rasa muda banyak sedekah tu apa mana takut ada sesuatu. Berkata muda kau mula nak hak dunia aku ida. Man kana yuridu harta dunia nati minha. Siapa nak hak buat dunia aku bui. Bui tu aku tentu dia. Wa malahu fil akhirati min nasi. Akhirat tak ada hak buat. Tak ada hak buat dah rugi. Jadi kalau kita dapat hak dunia bukan hak tua kita nak. Hak senang nak. Hak akhirat juga. Tapi kalau dapat ambil. Kalau tak dapat pun mana bukan hak tu tujuan kita. Imma ayyakuna fil akhirah. Maka akhirat tu kita nak. Tak dapat pun nunggu. Patu jadi marah pula ke ustaz tu. Ustaz pun pandai guna konsep sedekah untuk investment, untuk pelaburan. Dia punya syarikat. Mana ni ustaz tak ada pun mari 10 hutang. Mana bahasa tak ada ni. Kena report boleh. Tergugat, dituduh menipu. Maka jangan. Kita wakilnya tu biar tidak hubud dunia dan untuk mati. Jangan hubud dunia bakarah ya tu. Itu penyakit alwah. Bila ada penyakit itulah naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Allah telah cabut daripada dada-dada musuh-musuh kalian akan haibah kalian. Tak ada haibah. Jadi haibahnya kita tu tidak semata-mata ramah. Bukan. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qasatiha. Nabi kata, pasti mengerumuni oleh sekalian umat ke atas kamu seperti mana orang yang mengerumuni makanan pada hidangan makanan. Orang makan adalah talak, orang makan sungguh ke makan gitu kan. Atau tak pakai makan buffet lah. Kita nak buat makannya orang hidang makannya buffet. Lalu mana makan? Sungguh tak? Bukan. Ambil pinggir tak tengok buah nasi gabung mana begitu kan? Tidak, tengok susah. Ini nasi putih, ni nasi minyak, ni nasi di hujan mana, hujan gigit, hujan empat. Kita pilih sungguh kita tengok ni lauk ni gula, ni kurma. Ambil mana begitulah Nabi wa Isa umat Nabi Muhammad ni akan dikerumuni oleh umat-umat lain. Bersungguhnya umat lain tu nak ambil ni, nak kena ni. Sahabat tanya mungkin nanti yang umat izin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sikit ketika dia Allah dah bal antum katir, bahkan kalian tu banyak usah ibah. Tapi seperti buih-buih di laut. Tu seperti kita katakan seperti buih-buih di laut. Ramah tu ramah saja. Baik habis. Pun begitu kita tu kena pilih untuk untuk pilih, boleh pilih untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW, umat Islam ke atau tidak umat Nabi Muhammad, boleh pilih. Kata jadi bila kita pilih, Nabi kata lagu ni, pula aku ni kena ambil cana ni urusan umat Islam. Maka kita pun berikhtiar pilih untuk jadi umat Nabi Muhammad. Ambil berat kita urusan umat Islam. Berikhtiar lagi pilih untuk berdoa sebab kita tak mampu nak pergi tolong saudara kita, nak pergi akak sejahtera pun tak mampu. Hatta ayat sendiri pun banyak yang tak mampu akak sejahtera. Hanya pemuda-pemuda yang masuk rekrut ni. Maka kita pilih untuk berdoa. Maka bila berdoa jangan buat main-main doa. Bila berdoa talabu syai' minal adna ila al-a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibad. Minta sesuatu daripada kita hamba kepada Tuhan atas wajah merendahkan diri. Minta macam kita minta dengan orang atau minta dengan orang tua kita ke, kalau kita tak ada duit ke apa. Bagaimana cara kita minta? Sungguh tolong apa, kita tak ada duit kita ni, tolong nak buta ke, beri pinjam ke, atau beri sedekah ke. Tolong, sungguh kan gitu kan. Bukan tolonglah abang saya tak ada duit
Minta apa tu ni? Yang saya pak Kaabah. Pasal bukan minta tu nyanyi panggil. Kita minta tu minta bersungguh. Walaupun tak melepit melaku tak apa. Yang penting ada ikhlas doa kita Tuhan umat Islam di Palestin. Kita sentiasa minta kejayaan. Allah Ta'ala berikan kemenangan, kejayaan kepada mereka. Lepas tu jangan putus asa. Lepas tu tengok saya dah Facebook. Mana? Jaya lagi. Mana lagi? Wah, kuat doa nazilah kunutullah ni. Malah ragu. Doa kita tu tiap usaha tu tidak memberi berkah. Itu hak Allah Ta'ala nak bagi Nabi. Kayak gitu. Bahkan kita tu tak wajib tasdik. Wajib iza'al wal qabul fil qalbi bima ja'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib terima, setuju dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kita beritahu dah. La taqumu sa'ah hatta yuqatilul muslimuna wal yahuda. Tak akan berlaku kiamat sehingga membunuh oleh orang Islam ke orang Yahudi. Yakhtabi'ul yahudi wara asyajari wal hadari. Sehingga orang Yahudi itu bertempiaran lari sembunyi belakang pokok kayu batu. Tu Nabi kita tu. Bukan biu kita, Nabi kita. Wajib kita nak percaya. Bila tak ada lagi. Menurut bos yang siapa? Tugasmu tu hamba ikhtiar usaha. Setakat mana mampu. Kalau doa lah, jangan putus-putus. Kayak gitu. Kalau harta bantuan tahu lupa memang betul-betul sampai, jangan berhenti. Harta bantuan, harta bantuan jangan putus-putus. Gitu maksud. Urusan dia kau tu serah pada Allah Ta'ala. Tu Allah punya kerja. Kita waktu jadi hamba. Jangan tukar yang kita buat Tuhan. Tuhan ni warna ni banyak kali dah doa ni warna tak boleh lah. Dia pula Tuhan pula hamba kawan. Wajib kita kena yakin apa Nabi sudah berjanji. Sehingga orang Yahudi ni lari nusuk belakang pokok kayu batu, fayaqulu syajaru wal hajaru. Pokok kayu batu tu pula cakap. Ada tak? Pokok kayu batu cakap sekarang ni ada tak? Ada? Pada adatnya tak ada lah ni. Tapi orang Nabi cerita ni sah tak pada akal? Terima tak pada akal? Terima. Walau pada adat mustahil, betul tak? Pada adat mustahil tak? Mustahil tak pokok kayu nak cakap pada adat? Pada adat? Mustahil. Tapi pada akal harus tak? Harus. Kerana yang memberi bercakap siapa? Allah. Bukan mesti orang tu boleh bercakap. Maka tidak ada orang bisu. Yang bui kita boleh buat Allah. Kalau Allah kata stop, senyap. Jadi otomatis pula kita baca isyarat kan ya. Kalau Allah Ta'ala nak bagi pokok boleh kecek, batu dia boleh tak? Boleh. Ada penting ngaji ilmu akidah ni. Lama tak ngaji ilmu akidah tu baca hadis pokok kayu batu cakap. Doraemon sekali lagi pula. Tadi kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, ni pokok kayu batu cakap. Mana pernah ni cerita Doraemon ada lah. Tengok Naruto apa dia. Kabeh kita saat tu kalau kita ingkar hadis Nabi SAW. Maka pokok kayu cakap tu dipanggil amrun khariqun lil adat, bukan lil akli. Sebab tu karamah, mukjizat, irhas, itu semua amrun khariqun lil adat. Tu ulama buat mali tarikh itu. Api sejuk selamat untuk Nabi Ibrahim. Apa tu? Mukjizat. Apa? Amrun khariqun lil adati yazharu ala yadin nabi. Kalau yang mencarikan akal, kan mencarikan akal. Sebab yang membakar Allah, yang menjadikan api Allah, yang menjadikan kebakaran Allah. Kalau Allah tidak mau jadikan api itu membakar, bahkan sejuk selamat, Nabi Ibrahim selamat. Tak nanti kan Nabi Ibrahim sama siapa pun. Tapi kalau berlaku pada diri Nabi dipanggil mukjizat. Yazharu ala yadin nabi. Kalau yazharu ala yadil wali dipanggil karamah. Kalau yazharu ala yadil mu'min asi seperti kita ni dipanggil ma'unah, bukan al-ma'unah. Ma'unah mana pertolongan Allah. Kita ni mukmin yang banyak maksiat, ibadat puasa, maksiat banyak sini ada. Tapi tidak berlaku kalau mencarikan adat. Itu dipanggil ma'unah. Maka ada tak sekarang? Ada tak pokok kayu batu cakap? Gapo hak dia bercakap ni? Siap, bukan ada kata pokok kayu ada bercakap. Maka senyap situ. Rawahul Bukhari. Senyap. Dan fayaqulu syajar wal hajar, maka berkata oleh pokok kayu batu, ya muslim, hei orang Islam. Hanya
Cuba. Ada tak? Kawan mana kawan? Kawan ada? Kawan lagi. Ada. Kawan lalu tepi mana nombor pokok bunyi. Ya kawan. Lagu mana? Takut domel kawan seminggu tak apa. Kata kawan mana tak air boleh kata domel tak apa. Lalu tepi pokok mana tiba-tiba panggil ya kawan. Domel seminggu. Domel saya tak apa lepas seminggu takut ikut aku rafa. Lalu ke tepi pokok tu assalamualaikum tu panggil kawan kawan minta dulu sangat dengan panggil kawan nak berbelaju saja kita izin nak bulu kuning ke apa nanti kawan beli. Kalau jadi kurang lagu tu kau berat maka umat Islam kualiti ketika itu barangkalinya wali-wali Allah kebanyakannya sudah ada karamah atau tidak wali Allah ada orang macam kita orang tolu-tolu orang miasi orang yang maksiat kita ni pun boleh jadi ma'unah. Ya muslim orang Islam hadal Yahudi khalfini nata Yahudi ada belakang ta'ala faktul masjid dulu dia lalu tepi masjid ada pokok Tuan Haji mari saya masjid ini lagu mana dia tak ada lagi berlaku dulu amrun khariqun lil'ad ada akhir siapa ada kalau tu sebut berlaku kenapa bila kau tanya bila tu bukan urusan kita urusan Tuhan urusan kita ni kita buat urusan hamba apa hamba urusannya ialah merayu-rayu dengan Tuhannya itu cukup lah lagu tu habis maka ikhtiar kita doa kita apa semua tidak memberi berkah. Maka tidak memberi berkah dan kita butuh asa pada berdoa. Yang berdoa banyak kali dah menangis-nangis, ya Allah tolonglah saudara kami, ya Allah di Palestin, ya Allah. Alhamdulillah tengok di Facebook. Mana tak tolong lagi ya? Enggak ada ni. Kita berdoa banyak kali ni. Nangis-nangis, mayu-mayu ni. Doa kita tu tidak boleh memberi berkah. Hanya kita dibalas pahala sebab kita berdoa. Kita akan dimasukkan oleh Nabi Muhammad sebagai di kalangan orang Islam sebab kita ambil berat. Kayak gitu. Urusan bila kau Tuhan nak beri nusrah Allah Ta'ala, pertolongan Allah pada segala kita di Palestin, itu urusan Allah. Tapi adakah kita tak boleh berikhtiar usaha? Kita kena ikhtiar usaha. Bukan makna kita tu urusan Allah itu tak payahlah biar jangan bom-bom kita. Kawan Tuhan belakang. Kita disuruh ikhtiar. Sama lah kan kita. Kalau kita sakit mega apa? Pergi tak klinik? Pergi tak hospital? Pergi. Bukan kata, dah sakitnya kagak apa semua Tuhan beri belakang. Tuhan nak akak kau, tak sudah pergi lah. Kalau sakit-sakit juga, kalau di hospital pun senyap situ. Kita pergi klinik, pergi hospital, habis duit beli obat gabung. Kalau sembuh, Alhamdulillah, Allah yang menyembuh. Bukan habis obat gabung, tidak memberi berkah. Hanya hukum adat. Kalau orang tanya, hari itu nampak berat sakit, pergi hospital mana? Kalau nak pergi hospital tu, hospital tu jadi sungguh pada adat tu. Ingat tu. Kalau kita duk cakap lagu tu pada hakikat tak ada beza kita dengan acong lenglong lenteng long anak dah karupan ala apa. Tak ada beza kita. Nama comel-comel Zubaidah, Fatimah, Zainab, tapi hakikat lebih kurang apa? Kita bercakap tu pada majar saja, pada majar saja. Orang boleh ubat ni. Kalau aku ubat ni semua berlalu. Pada adat tak apa adat apa. Hakikatnya kita sudah mengaji yang menyembuh ialah Allah. Pak Gulawa pun minum-minum beli. Mana kawan tak sembuh-sembuh? Tak tahu lah Tuhan tak beri lah cukup sembuhnya. Iya dah. Tak apalah beli ubat lain tak sekurasi tak sekurasi. Tak sekurasi. Aku beli ubat lain lah pula. Ikhtiar. Jangan putus asa ikhtiar. Jangan putus asa usaha. Kayak gitu. Allah tidak menyia-nyiakan usaha kita. Kalau tak siapa pun kita nak di dunia, kalau kita usaha pasti Tuhan ganjar di akhirat. Kayak gitu. Tidak sia-sia, tidak akan sia-sia. Ingat gitu. Dia tak sia, malah berusaha. Ngeket balik. Tuhan berlaku tu kan. Jangan ni. Iya Tuhan berlaku, iya. Tapi Tuhan suruh kita usaha. Suruh. Maka kalau kita usaha tak dapat apa kita tahu lah Tuhan tak menentu, Tuhan tak menjadi. Gitu. Jangan pergi bakar kilau penadu, jangan pergi bakar mau.
Mungkin doktor sungguh dah. Berapa kali dah habis untuk sembuh-sembuh. Ha? Dibakar ke dalam penandu dah sini. Kat suari penandu apa tu lah. Tak sembuh-sembuh pun ni. Pelawak nipu dan penandu ni makan. Ya, itu. Yang mau beri berkah tu ialah Allah. Habis. Begitu dah. Kemudian tengok ketiga. Mana? Ketiga deh. Ketiganya biasa berlaku tiada dengan tiada. Ribatul adi yang ketiga yang kata apa? Rabatul adamin bi adamin. Ikatan tiada dengan tiada. Mana? Misalnya seperti tiada sejuk dengan tiada mandi. Bego ya itu. Tiada sejuk dengan tiada mandi. Tiada sejuk dengan sebab tiada pasang ekor. Iyalah ke? Tapi ada sejuk dengan sebab ada pasang ekor. Soh tak menyalahi. Soh tengok di getih hila tu. Orang bodoh mana pasang ekor? Ada tak di getih hila orang pasang ekor? Kalau pasang ekor juga cek tu. Nah, tidak bodoh balik duit. Nah, sejuk tak? Sejuk. Oh sejuk pun ekor. Ada ekor tak? Tak ada. Itu nak kata soh menyalahi. Bukan ekor yang beri sejuk dah. Tu. Habis tengok. Keempatnya biasa berlaku tiada dengan ada. Nah, ribatul adamin biwujudin. Nah, ikatan tiada dengan ada. Mana bisa seperti tiada lapar dengan ada makan. Ikutlah. Tiada panas dengan sebab pasang ekor. Tiada gelap dengan sebab ada pasal lampu, ada cahaya matahari yang berlaku. Terus orang pakai sebab musabab berlaku dah. Tiada sakit dengan sebab perawatan, obat. Ikut. Dan seumpamanya, apa dia seumpamanya tu bayan daripada perkara yang biasa berlaku serta berulang-ulang, syarat berulang-ulang. Baru dipanggil adi. Kalau sekali dia berlaku dan tidak orang panggil kebiasaan berlaku seperti itu, dah sekali berlaku tak panggil kebiasaan lah. Itu dia panggil khariqun lil adat, mencarikan adat. Bukan mencarikan akal, bukan. Macam adat kebiasaan zaman tu nenek kita di Mekah dulu berapa bulan? 6 bulan naik kapal layar. Tu adat itu. Kalau tu nenek kita diberi oleh Allah untuk jumpa bulan. Dan tu nenek kita tu kuat pegangan akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kita cerita pun nenek kita. Tu, tahu tak? Zaman cucu lah, zaman cicit lah pergi ke Mekah tu sehari tak apa. Agak-agak dia kejut tak? Dia tak kejut kalau dia kuat akidah ahli sunnah wal jamaah. Dia belik je belik Tuhan belakang. Tapi kalau tu nenek kita tu akidah dia tidak kuat ahli sunnah wal jamaah, ya mengarut mu ni. Mana ada sehari tak siapa. Zaman tu mula 6 bulan. Sama seperti Abu Jahal dengan Nabi pada hari Isra Mi'raj. Mana boleh semalam baru pagi siapa dah tak. Kayak gitu. Orang biasa kira budak pun sebulan balik tu pun becuk tak berhenti mana-mana arah api sampai klik lalu dah. Mana ada orang klik lalu dah. Dia tak ada orang pergi tak berhenti rehat pasal kemo belok kecing ke apa arah mana ada. Dia dihukum benda yang ada dengan akal. Maka tak ada terima. Padahal namanya Amru bin Hisham. Tapi oleh kerana bejatnya dia digelar Abul Hakim, bapak cerdik. Oleh Nabi digelar Abu Jahal, bapak bodoh. Maka sebab tu jangan kita jadi Abu Jahal bodoh. Tak boleh meleza hukum akal hukum ada. Boleh tanduk dia. Apa? Kalau Tuhan nak buat jadi. Habis. Itulah 4 perkara yang dikatakan adat atau kebiasaan yang berlaku dan kebiasaan jadi. Jadi itu nebus tasydid sabdu kalau kita jauhi lah. Kebiasaan jadi. Sebab dia kecek ni lorak Kelantan ni, lorak tani. Kalau kebiasaan jadi, dia tak sedap, tak payah maksud itu. Kebiasaan jadi. Mana jadi kalau Kelantan ada sabdu jadi, mana berlaku, mana gitu. Kebiasaan jadi. Kebiasaan berlaku benda tu. Ya tapi banyak mana bukan jadi itu berlaku saja. Jadi itu dengan lorak kata tu ada banyak. Satu berlaku, yang kedua sedap ada.
Tanya, mana Ustaz? Ada ni celup ni. Jadi ya. Bukan berlaku lah, oh mana berlaku. Bukan. Jadi situ mana sedap tak? Kan? Tu mana kata orang kata ni kaya dengan man. Kalau jadi molek tu ada balangan pula. Jadi mana sedap molek. Gitu kan. Sedap sungguh tu panggil. Kalau ni jadi mana berlaku. Kebiasaan jadi mana kebiasaan berlaku. Gitu. Dan hukum ada itu terbahagi ia kepada 3 bahagia. Kita sambung semula. Wallahu a'lam wa ilmuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma'rifi wa ajili ma 'alimtu min wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'aqiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa 'aqiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم انصر الإسلام. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر الإسلام والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل أرض الإسلام. واصبر ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.